wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus warta-wartanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Tanggal 30. Belum lagi kita ada 3 hari lagi sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan kita. Macam kita dah ada orang kata aura-aura Hari Kebangsaan tu. Fiza dengan warna putih dan biru, saya warna kuning dan merah. Ini bunga kebangsaan. Merah, semangat wajah. Macam mana? Saya pun lupa dari itu. Okey, tak apa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini tanggal 28 Ogos 2021. Berbaki 3 hari lagi sebelum kita nak menyambut sambutan Hari Kebangsaan. Dan dapat kita lihat Fatin di sana sini. Fatin kan? Ada semangat cintakan negara, semangat patriotisme untuk menyambut Hari Kebangsaan itu dapat kita lihat di mana-mana sahaja. Ada orang yang dah letak bendera dekat atas kereta, ada orang yang dah mula menghias rumah. Tapi apapun, Fatin, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton yang hari ini mungkin melangsungkan pernikahan, meraihkan ulang tahun perkahwinan ataupun ulang tahun kelahiran. Selamat hari jadi. Ya, di mana anda berada. Terima kasih kerana menjadikan kami Wanita Hari ini siaran di tengah hari anda. WHI Extra hari ini kami janji akan kongsikan anda segala ilham dan juga idea berkenaan dengan Hari Kebangsaan. Tak kisahlah kan sebenarnya kalau menyambut Hari Kebangsaan tu banyak, sebenarnya sangat subjektif. Mungkin macam Fiza cakap, gantung bendera. Ada orang mungkin menyanyikan lagu. Nangis atau awak jangan. Dan saya kira, Fatin, bagaimana untuk kita memahami erti kemerdekaan itu juga berbeza antara kita dari satu individu ke individu yang lain. Kami nak bawa anda, pemerhatian penonton-penonton di Wanita Hari ini, antara artikel yang pertama yang kami nak kongsikan ini tentang kegigihan seorang gadis berusia 31 tahun ini, yang mana sebelum ini beliau bekerja di sektor awam. Betul. Dan sekarang ini kembali ke kampung berbakti kepada tanah, mengerjakan sawah yang disewa daripada ahli keluarga terdekatnya. Khatijah Syamsuddin, 31 tahun, muda lagi, yang mana beliau membuat pilihan untuk berbakti kepada tanah keluarga mereka, keluarga beliau. Dan yang pasti saya sangat terinspirasi kerana wanita tapi mampu untuk orang kata mengendalikan traktor. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh Khadijah ini dapat memberi sumber inspirasi dan juga iltizam buat kita semua. Satu lagi kita nak kongsikan tentang Juadah Merdeka di Bumi Uncle Sam. Ini ada perkaitannya juga dengan semangat cintakan negara ini. Walaupun bukan berada di Malaysia, tetapi ini Juadah Merdeka di Bumi Uncle Sam ini yang mana dah pun berkelana lebih daripada 15 tahun di Amerika Syarikat. Tidak membuatkan hilang identiti sebagai rakyat Malaysia. Malah ia tetap mekar walau di mana langit dijunjung. Dan sangat-sangat perlu dicontohi. Lina sebenarnya, beliau berkata, beliau berharap juga supaya setiap negara di dunia dapat menangani pandemik dan mencari jalan lebih efektif untuk kehidupan kembali seperti sebelum ini. Cara mereka lah. Saya bersemangatlah tengok ni. Kalau macam Fatin dah letak bendera belum dekat rumah ke dekat kereta? Dekat rumah adalah, dekat kereta belum lagi. Saya pun sama jugalah, dekat rumah pun adalah, dah beli. Dah belum letak lagi. Nanti saya tolong letak dalam kereta awak. Terima kasih Fatin. Dan sebenarnya kami juga nak kongsikan kepada anda, ini perkongsian rata-rata rakyat Malaysia yang mana menunjukkan rasa kasih sayang dan juga kecintaan terhadap negara untuk menyambut sambutan Hari Kebangsaan yang bakal berlangsung pada 31 Ogos nanti. Ada macam-macam aktiviti yang dilakukan. Betul, jom kita saksikan. We stand together bersama-sama saat kita jauh dan sendiri hanya sementara. We stand together bersama-sama, pastikan ada penghujungnya, kembali semula, baik semula, baik semula. Yang jauh di mata kan tetap
beragam sempena sambutan, orang kata sangat bersemangat patriotik. Tapi saya boleh ambil yang last kali tu. Saya boleh minta Khalid untuk cuba melukis. Betul. Ataupun mewarna bendera kan. Melukis dan Tapi mewarna. saya kira itu antara sebenarnya sikap cintakan negara yang harus kita pupuk kepada anak-anak kita daripada kecil lagi lah. Dan hari ini sebenarnya penonton, kami nak bawa anda semua untuk kami kongsikan bagaimana kita nak menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan ini. Tetapi kali ini melalui masakan. Betul. Kalau kita tahu kan bila Hari Kebangsaan ni ramai suka tumpukan kepada mungkin kibarkan jalur gemilang. Tapi kalau kita ambil sikit waktu di rumah untuk kita luangkan dengan keluarga, masak antara elemen-elemen yang Hari Kebangsaan ni. Tak apa, kalau tak nak masak kita boleh order je. Ini kami nak bagi idea dan juga inspirasi kepada anda. Dan di kesempatan ini juga kami nak mengalu-alukan pandangan-pandangan anda ataupun ucapan-ucapan Hari Kebangsaan anda. Anda boleh terus kongsikan bersama dengan kami di www.facebook.com/WHIT3. Terus semarakkan semangat Hari Kebangsaan anda bersama kami di Wanita Hari ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Nampaknya kat rumah tu ada adik-adik yang tengah pun kibarkan jalur gemilang. Terima kasih. Semangat. Pasangkan lagu-lagu kegemaran anda yang anda rasa dapat menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan. Dan Fatin, kita juga teruja kerana di hadapan kita ini ada 4 jenis dekorasi ataupun menu masakan yang dapat menyemarakkan lagi rasa kecintaan kita terhadap Hari Kebangsaan. Kita sebelum kita pergi mendalam, eloklah kita kenalkan dulu siapa agaknya individu di sebalik idea-idea kreatif ini. Kita bersama dengan tetamu kita yang pertama. Kalau boleh kita kenalkan Nur Kamariza Ruzila Rizwan, pemilik Chicken Delights. Lambai sikit Tuan Kamariza. Chicken Delights maknanya dia buat pulut kuning. Betul, di depan saya ini. Okey. Dan kita juga ada sebenarnya depan Fatin donat. Oh, comel sangat. Kita bersama dengan Afiq PI, betul? Ya, betul. Okey, dan di hadapan saya ini kita ada Strawberry Tower Keluarga Malaysia. Kita bersama dengan Nazira Abdul Razak. Hai Nazira. Hai Fiza, hai Fatin. Hai. Dia pun manis macam strawberry dia juga. Okey, dan kita juga bersama dengan Puan Zurila Abdul Ghani daripada Dapur Kak Max yang nak berkongsi ini dia roti jala sambutan Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Semuanya berwarna-warni, cukup kreatif. Tapi sebelum kita nak berborak panjang lagi bersama dengan keempat-empat tetamu kita di studio, hari ini sebenarnya rakan penolong-penerbit kita Ain berkesempatan untuk merangkumkan antara sebenarnya aktiviti-aktiviti dalam kalangan rakyat Malaysia yang menunjukkan rasa semangat mereka dalam sambutan Hari Kebangsaan. Menarik tu apa kata? Jom kita saksikan. Tahun ini merupakan tahun kedua sambutan Hari Kebangsaan Malaysia disambut dalam suasana sederhana berikutan wabak COVID-19 yang masih belum berakhir. Walaupun negara masih berhadapan dengan pandemik, ia bukanlah suatu halangan bagi mereka yang mempunyai semangat patriotik dalam diri. Saban tahun dapat dilihat semangat menyambut bulan kemerdekaan ini ditunjukkan dalam pelbagai cara oleh setiap individu. Antaranya, ada yang sanggup mengeluarkan modal sendiri mengecat rumah, menghasilkan replika berkonsepkan kemerdekaan dan menghiasi halaman rumah mereka dengan ratusan bendera jalur gemilang. Selain itu, ada juga yang menterjemahkan semangat patriotik dan rasa cinta terhadap negara dengan menggunakan kemahiran menghasilkan karya seni contengan atau doodle serta solekkan pada wajah sempena meraikan Hari Kebangsaan. Justeru dapat kita lihat pelbagai cara dizahirkan oleh masyarakat Malaysia tidak kira dari pelbagai kaum bertujuan menyemai semangat cinta kepada negara meskipun disambut dalam norma baharu. Bangkitkan semangat untuk kita tunjuk dan buktikan semangat cinta kita kepada negara. Wow kan? Wow sangat. Kalau kita tengok di depan kita ni pun sangat-sangat wow. Jadi tak sabar nak tanya kepada si pembuatnya macam mana dapat idea. Kalau boleh kita mulakan dengan Puan Kamariza terlebih dahulu. Puan Kamariza ni beliau menghasilkan pulut kuning
dengan orang kata Yes, ada saya. elemen-elemen Ini logo Malaysia Prihatin. betul sangat sangat-sangat kreatif. Puan, macam mana agaknya Puan Kamariza mendapat idea untuk Hari Kebangsaan ini kita nak buat pulut yang ada Malaysia Prihatin? Okey, Assalamualaikum. Untuk pertama kalinya, idea nak buat pulut merdeka ni, saya tak pernah buat lagi. Kan, bila kita dalam musim pandemik ni, macam bila kita scroll IG tu kan tengok, macam cantik je kan, nak boleh buat ni. Boleh juga kita cuba buat. Dan saya pun memang suka sangat nak cuba sesuatu yang baru ni, yang benda yang kita tak pernah buat ni. Dan kita cuba jugalah buat, dan menjadi bila jadi buat tu kita rasa seronok dan kita rasa bersemangat lagi. Saya pun cukup seronok bila tengok hasil yang dihantarkan ini dan dikongsikan dalam gambar. Okey, tapi Puan Kamariza, kalau kita lihat kan, bila nak buat ni kita orang putih kata kena ada effort lah, kena ada usaha yang lebih. Kalau kita buat pulut kuning biasa, warna dia memang kuning, letak kunyit je kan. Tapi ini memerlukan kreativiti, orang kata kesabaran yang lebih sebab nak kena susun, nak kena ikut bentuk dan sebagainya. Jadi macam mana tu? Adakah disebabkan oleh rasa semangat nak menyambut sambutan Hari Kebangsaan tu, terus bersemangat juga nak buat pulut kuning berbentuk logo ni? Dia minat jugalah, minat juga sebenarnya Fiza. Macam kita pun memang dah minat masak kan, tapi lebih sekarang ni macam pulut tu sekarang orang kata macam ikut trend juga kan. Orang tak kira masa dah sekarang buat pulut pun dah jadi untuk macam-macam sambutan dah orang ambil pulut ni. Lebih masa buat pulut merdeka ni macam memang agak rumit sikit, tapi dia ambil masa yang lama. Macam pulut ni kita kena rendam dulu. Ya, betul. Dan masa rendam tu dia ambil masa yang lama sikit lah. Kalau macam saya sekurang-kurangnya 4 ke 8 jam rendam baru kita boleh kukus semua tu kan. Lepas tu bila untuk buat tu kita kena pakai acuan yang betul lah. Okey. Nanti kita nak tanya lagi dan kita nak tengok hasilnya. Kita nak tanya kepada Afiq dah dahulu. Sebenarnya kan kalau kita dengar orang buat pulut kuning sambutan Hari Kemerdekaan ataupun Hari Kebangsaan ni sebenarnya dah biasa. Tapi jarang-jarang. Kalau saya pertama kalilah tengok orang buat donat yang ada berkonsepkan tema sambutan Hari Kebangsaan ni. Afiq, apa yang membuatkan anda terinspirasi untuk melakukan tema ini? Okey, hai. Assalamualaikum Fiza dan Ain. Okey, so kita terinspirasi lah sebab selalunya donat ni dia macam apa, design yang sedia ada. Cumanya untuk kali ni untuk Merdeka tahun 2021 ni kita buat satu kelainan, kita buat design yang bertemakan Merdeka lah. So bila bertemakan Merdeka ni, okey, kita dapat inspirasi sebab kita nak menghargai keprihatinan, kesungguhan untuk rakyat-rakyat Malaysia mengharungi wabak. So dah kita keluarkan set yang limited edition ni lah. Wow, okey. Afiq, kalau kita tahu donat ni orang selalu buat yang macam bulat tu kan. Tapi Afiq punya konsep donat ni dia ala-ala pizza sikit. Ini memang apa orang kata special edition untuk Hari Kebangsaan ke macam mana? Okey, so special kita punya donat ni memang bentuk kita buat lain daripada yang lain lah. So dia berbentuk pizza. Biasanya donat akan berbentuk bulat kan, berbentuk yang biasa normal bulat. Cuma kita buat kelainan, kita buat bentuk 3 segi dan kita susun jadi macam pizza dengan design yang Merdeka punya lah. Nak makan dah Tapi senang. kan sebenarnya kan simboliknya kalau kita lihat, kalau boleh kita kembali ke studio kita lihat ni, saya nak kongsikan. Kalau kita lihat ini ibarat kelopak bunga raya juga kan sebenarnya. Dan kalau kita lihat daripada satu dekorasi ni ada sambutan tulisan sambutan 64. Ini logo sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini dan tulisan Merdeka. Dan ini kalau nak makan pun sayang juga sebenarnya. Betul, sebenarnya kalau nak makan tu kita kena pilih dulu yang mana kita nak. Okey, kita nak beralih kepada kita punya menu yang ketiga di depan Fiza itu. Yang ini, okey. Kita nak tanyakan tentang ini dia, strawberry tower keluarga Malaysia. Ini kegemaran Fiza. Kalau apa pandai tu kan? Ya. Betul pun. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kan itulah tadi kalau kita cakap roti jala kita pernah dengar ataupun pulut kuning kita pernah dengar. Tapi jarang-jarang kita dengar tentang donat ataupun strawberry ini yang dihias. Ini mewakili warna-warna ataupun warna yang ada di bendera juga lah sebenarnya kan. Bagaimana tercetusnya idea itu, Rara? Okay, hai, Assalamualaikum semua. Saya sebenarnya baru saja menubuhkan berry bloom ni. Ya, silakan.
Ya, okey. Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Boleh, teruskan je. silakan. Okay, so Berry Bloom ni sebenarnya saya baru je buat. Hari ni baru hari ke-10. So sempena saya memang start Berry Bloom ni pada bulan Merdeka, kita katakan bulan Ogos. Jadi saya pun fahamlah semua ramai duduk di rumah dan berkisahkan konsep Malaysia Prihatin, iaitu kita punya konsep untuk Merdeka tahun ni. Saya pun keluarkan version ni lah. Jadinya Malaysia Prihatin maksudnya kita nak lebih sihat, nak makan lebih banyak buah ataupun sayur-sayuran semua kan. So saya fikir macam cara lain untuk memakan pencuci mulut atau manisan dengan cara yang sihat. So saya gunakan konsep strawberry celup dengan coklat ni sebagai kita punya centerpiece ataupun sebagai kita punya manisan lah untuk kita nak buat hari jadi ataupun nak bagi hadiah kepada seseorang atau kita sengaja nak makan bersama keluarga di Hari Merdeka ni. Tu yang tercetusnya konsep warna-warna bendera Malaysia ataupun warna sama dengan logo Malaysia Prihatin lah. Okey. Itu semangatnya pemanis mulut, dan saya kira ini dapat memberi inspirasi ataupun idea kepada anda yang mungkin nak menghadiahkan sesuatu kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan bersempena dengan Hari Kebangsaan ini. Dan ini saya rasa centerpiece juga yang menarik perhatian ramai dalam kalangan penonton dan juga saya juga. Ini roti jala yang dihias mengikut tema logo Malaysia Prihatin. Betul. Lah. Inspirasinya lah kan. Kalau boleh kita tanyakan kepada si pembuatnya, Puan Rozila. Kalau kita lihat banyak sebenarnya ataupun orang kata renyah lah nak buat dengan warna-warna, ada 4 warna ataupun nak kena lipat susunan dan sebagainya. Apa agaknya cabaran-cabaran nak menghasilkan roti jala bertemakan Malaysia Prihatin ni? Hai Fiza. Cabaran tu tak adalah terlampau, apa orang cakap, susah sangat kan. Sebab kita buat roti jala, jadi kita buat kita dah susun macam mana nak buat adunan semua, kita dah buat elok-elok daripada malam, kita dah adun. Hingga pagi tu kita buat je lah. Cuma ambil masa yang lama lah sebab benda ni macam rumit sikit. Okey. Kalau kita tahu roti jala ni sebenarnya kegemaran masyarakat Melayu dan juga seratalah orang kata ramai sebenarnya. Tapi untuk Hari Kebangsaan ni, permintaan ataupun bagaimana agaknya, dah ramai ke yang order ni? Betul, permintaan terlalu banyak sebab roti jala ni saya buat sendiri, semua saya yang buat, tak ada pembantu kan. Sampai WhatsApp tu masuk, saya tak tahulah macam mana nak cakap. Alhamdulillah. Terlampau banyak. Saya boleh ambil untuk satu hari 6 hingga 7 bekas sahaja. Selebihnya saya tak boleh. Orang nak rayu ke apa ke, tak boleh. Orang nak rayu tak boleh. Tak layan, Dengar ya penonton. Tapi sebenarnya hasil yang dikongsikan di Kaca TV sekarang ini dan juga yang di studio ni ada sedikit perbezaan. Kalau kita lihat hasil yang dikongsikan di studio itu yang asal dibuat nak hantar kat kita lah. Tapi yang hantar ini, yang tu orang dah beli, Fatin. Betul-betul ni kan. Bila cakap tentang kreativiti, bukan mudah sebenarnya. Kalau kita nak melukis tu senang. Tapi kalau kita nak mengadaptasi ataupun menterjemahkan idea tu dalam bentuk makanan ni, saya kira bukan mudah. Tapi bagaimana Puan Rozila boleh ada idea sebegini untuk menghasilkan roti jala yang kreatif sebegini? Kadang saya tengok dekat Instagram, saya tengok apa yang orang dah buat. Lepas tu saya cuba buat sendirilah dengan cara saya yang sendiri. Bunga-bunga lipat apa semua dengan cara saya yang tersendirilah. Okey, kita nak berborak banyak lagi bersama dengan anda berempat. Cantik betul hasilnya di Kaca TV ini. Tapi sebelum tu Fatin, ya, kita nak saksikan sedikit laporan yang disediakan rakan wartawan kami. Pelbagai cara yang ditampilkan rakyat dalam menyatakan rasa cinta kepada negara. Ada yang mula menghias ruang kediaman rumah mereka dengan menggunakan bendera dan ada juga yang mula mencipta replika untuk dijadikan sebagai hiasan. Berbeza pula dengan lelaki berusia 62 tahun ini, Cik Kamarudin Cik Ahmad. Dia menzahirkan rasa cintanya dengan memupuk semangat kemerdekaan melalui hiasan jalur gemilang di beca miliknya. Buat merdeka ni mesti penting. Sebab nampak kita Malaysia ni merdeka, rakyat pun pakat sambut. Di rumah-rumah pun kalau orang lalu mari tengok ada di rumah saudara. Dah, bukan kata tak mestinya berjalan saja. Pak kita mungkin nak buat perlalu, okey, tak ada. Kita sambut cara kita sendiri dah merdeka ni. Kita buat dari sini lagu mana boleh kita buat. Buat siapa kita termampu. Barulah kita boleh jadi rakyat Malaysia hebat. Hanya dengan menggunakan barangan terpakai untuk menggantung bendera di beca, baginya
Apa yang membuatkan dia lebih bersemangat adalah kerana sambutan pengunjung-pengunjung yang amat menggalakkan. Asal tu 2019 mula-mula start sambut Merdeka. Berdeka kecil lah. Sikit lah bubuh. Lepas tu 2017 tu buat sikit juga. Sampai 2021 buat sikit juga. Lepas tu nampak sambutan orang ramai. Duk ambil gambar aku tepi jalan tu. Okay? Jadi semangat tu jadi lebih naik semangat. Sebab nampak ada sokongnya ikut tepi jalan. Kalau orang ambil gambar tu. Kita pun beli tambah. Daripada rendah tu sampai ke tinggi 4 meter ke berapa tak tahulah. Oh, sampai tinggi. Sampai orang duduk atas kereta tu ke. Tengok lenggok dari atas ni. Allah, pocik ni semangat merdeka sungguh. Jadi pocik, Odin ni berasa bangga. Oh ya, rajak je. Baginya walaupun sambutan tahun ini amat berbeza dari tahun sebelumnya, namun itu tidak mematahkan semangat untuk dia terus menyemarakkan suasana dalam menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Kita minta semua sambutlah Merdeka 3 tahun. Biar terus sederhana kecil-kecil pun tak apa dah. Asal kita ingat kau Merdeka dah. Dekat nak Merdeka dekat boleh tuju kau kita ya. Depan rumah kita kau kalau kita nak buat lain. Kalau orang bersikap tak atas bersikap. Orang motor tak atas motor. Orang kereta turun pasir tu atas kereta. Lagu tu lah kita nak. Kalau pakai awak gitu juga. Allah meriahlah kita Malaysia ni. Memegang utuh terhadap rasa cinta akan negara, dia yakin bahawa sikap perpaduan dalam menyambut Hari Kebangsaan mampu menyatu padukan masyarakat di sekeliling. Semoga semangat yang ditunjukkan oleh Cik Kamarudin turut dapat memberi inspirasi buat kita semua. Itu tadi VT warna-warni semarak Hari Kebangsaan. Sebenarnya banyak cara untuk kita zahirkan semangat Hari Kebangsaan kita daripada segi makanan, dan Cik Kamarudin sendiri beliau menzahirkan dari segi mendekorasi dan juga menghias becanya. Okey. Dan cakap tentang semangat semarak Hari Kebangsaan ini, kalau anda dapat lihat di rerayap yang disiarkan di Kaca TV ketika ini tentang Malaysia raih pingat emas pertama menerusi Boni Bunya Gastin dalam acara powerlifting kategori lelaki 72 kilogram. Yang mana Boni turut memecahkan rekod Paralimpik dengan angkatan seberat 228 kilogram bagi kategori yang disertainya. Terbaik dan tahniah diucapkan kepada Boni. Dan ini dia lah kejayaan dengan angkatan seberat 228 kilogram yang telah pun memecah rekod Tahniah. Paralimpik. Tahniah, anda boleh baca Kita bangga di dengan rayap Boni yang dikongsikan di Kaca TV ketika ini. Okey, kita kembali kepada topik kita pada hari ini, iaitu menu semarak Hari Kebangsaan. Kita nak kembalilah, kita nak tanya kepada Puan Kamariza lah kan. Okey, Puan Kamariza, kalau kebiasaannya tempahan untuk roti jala ni, roti jala pula, pulut kuning ni, berapa lama masa yang diperlukan dari segi macam idea ataupun bentuk gubahan tu, bolehkah kita request pada Puan Izzah sendiri? Silakan. Okey, selalunya design ataupun dekor tu boleh request, tapi jarang sangat kalau customer saya ni diorang request sebab dia percaya kepada idea saya. Tak banyaklah request. Kadang bila saya buat terpulanglah pada puan nak buat macam mana kan. Tapi saya kalau saya buat tu memang bila orang dah order tu, bila dia dah cakap dia nak macam mana, kita pun dah automatik dah terbayang dalam kepala dah kita dah buat macam mana, nak buat design macam mana, nak pakai buah ke, nak pakai sayur ke, nak kena ukit-ukit ke, macam tu lah. Fatin, cuba Fatin tengok dekat depan Fatin tu. Kalau kita lihatkan pulut ini, cantik betul pulutnya. Yang mana pulutnya orang kata cantik je, tak nampak keras tapi nampak moist. Betul ke moist? Nampak moist kan? Dan bila kita cakap nak buat bila kita nak buat logo ni, ini kan perlukan masa, perlukan idea dan kesabaran, kita dah kongsikan tadi kan. Tapi berapa lama ketahanan pulut ini? Adakah kalau kita tempah hari ni sempat sampai hari Selasa nanti kan macam mana? Oh, sampai Selasa tak sempat dah. Tak boleh sebab kita pakai santan kan, sebab saya pakai santan yang memang betul-betul pure santan tu, tak ada tambah apa-apa. Okey. Santan betul. So dalam masa 24 jam. Kalau saya selalunya kalau pulut tu boleh tahan dalam masa 24 jam kalau dia tak tertutup dan tak ada berkuap lah.
Okey, kalau kita tahu dia punya gu dia kena makan dengan rendang. Jadi Ataupun kari ayam kari kan? ayam. Dengan telur. Oh, sedapnya. Sedap. Jadi kalau yang pulut kuning ini dia disorok ke rendang dia bagaimana? Dia masuk sorok pula awak. Oh tak ada, yang ni pulut saja, tapi saya punya package dia ada yang lapis serunding, ada yang package dengan kari ayam, dengan rendang daging, rendang ayam. Okey, saya ada satu sambal. Saya ada satu soalan lagi. Kadang-kadang kan bila kita dah letak warna pada makanan kita ni, kita tahu ni warna yang boleh dimakan lah. Tetapi ada tak dia mengubah rasa asal pulut tu? Sebab kalau kita tahu rasa pulut ni dia nak sedap, ada rasa lemak-lemak santan tu kan. Tapi dah campur warna tu, rasa dia masih kekal ke? Ada rasa sedikit berbeza ke atau macam mana? Dia ada rasa lain sikit lah. Contohnya macam warna kuning tu kan. Kalau ikut cara tradisional tu diorang pakai kunyit. Tapi saya nak cantikkan sikit lagi colour tu, warna kuning tu nak nampakkan dia cerah, saya pakai yang memang pewarna, saya tambah pewarna. So dia akan warna tu dia bukan, sebab kalau kunyit dia akan nampak macam dull, macam gelap sikit kan. So yang ni kita nak terangkan sikit, kita pakai tambah pewarna. Okey. Puan Kamariza, kalau selalunya kalau nak order ni berapa hari sebelum kena bagi tahu? Saya kalau nak order 3 ke 7 hari sebelum, tapi ikut siapa cepat dia dapat lah, sebab saya memang dah penuh sampai 5 hari bulan, saya memang fully book dah. Tu dia. Okey. Kita nak pergi kepada donat kita. Macam saya kira donat ni memang membuatkan bukan saja kami berdua, tetapi abang-abang juru kamera di hadapan juga teruja untuk menikmati donat ini. Okey, Afiq, kalau kita lihat tentang idea ni, satu idea yang kreatif yang mungkin jarang-jarang dilakukan oleh individu lain. Tetapi Afiq, dari segi pembuatannya pula, dari segi ketahanannya, kalau Afiq nak kongsikan kepada penonton, berapa lama kita boleh simpan donat ni untuk pastikan dia tetap lembut, tak keras bila nak dimakan, Afiq? Okey. So untuk kita punya donat ni selalunya kita boleh simpan 1 ke 2 hari ke 3 hari pun boleh, tapi depends masukkan dalam peti ais ke kan. Dia ada cara penyimpanan lah. Dengan cara penyimpanan yang betul boleh tahan lama. Cumanya ada setengah tu yang ada filling kat dalam, dia akan tahan dalam 1 ke 2 hari saja. Okey. Afiq, ni kalau kita tengok ada 2 saiz, atas tu kecil sikit, bawah kita boleh orang kata request ke saiz macam mana kita nak ataupun design ke? Betul. Kita ada buat yang itu, kita punya special edition lah. Dia kita panggil 2 tier set. So dia 2 tingkat, satu yang atas saiz mini, yang besar saiz biasa. And then benda ni banyak selalu customer order untuk surprise delivery, untuk anniversary, untuk birthday, untuk special occasion lah yang boleh makan ramai-ramai kan. So benda lagi meriah. Okey, saya sebenarnya ternampak sesuatu. Saya pegang, tapi lepas kita yang saya pegang ni kita tak makan lah kan. Sebab saya tak cuci tangan lagi. Okey, ini kalau kita lihat donat ni, dalam ni ada inti, filling kan. Okey, boleh tak dikongsikan? Ini jenis yang macam mana ni? Biscoff ya? Betul. So yang Fiza pegang tu iaitu kita punya Biscoff cream cheese. Atas dia kita sapu dengan Biscoff spread. Lepas tu kita dengan Biscoff crumb, dalam dia ada cream cheese. Sedapnya. Okey, tapi kalau katalah penonton untuk edisi Hari Kebangsaan ni, mereka nak juga sebenarnya donat yang dalam dia ada diisi inti yang sedap itu, boleh ataupun tidak? Okey, untuk set kemerdekaan kita memang dah tetapkan itu dia punya design dengan dia punya flavor lah. So dalam satu set tu dia ada flavor strawberry, ada banana, white chocolate. Kita dah memang tetapkan. Okey, kalau begitu Afiq, range price ni bagaimana pula? Kalau daripada berapa ringgit ke berapa ringgit ikut permintaan? Okey, untuk donat kita harga bermula serendah RM15 saja. Okey, untuk kita harga bermula RM15, and untuk set kemerdekaan tu kita jual harga RM25 untuk satu set 8 pieces. Okey. Tapi kalau katalah orang nak buat 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, boleh ke? Boleh. Tak, maksudnya max kita buat 2 tingkat je lah. 2 tingkat je. Tapi saya baru nak request untuk saya ada 6 tingkat macam tu. Tak ada gurau je. Okey, lepas ni kita akan kongsikan social medianya, tapi kita nak pergi terus kepada adik Nazira kita ni lah. Okey, kalau kita nak kongsikan, Fatin, selalunya orang buat strawberry tower ni untuk hari jadi kan. Betul. Tapi ini untuk Hari Kebangsaan. Kalau kita boleh kita lihat juga warna-warna tu sebenarnya rumit atau tidak, Nazira, untuk kita menghasilkan mengikut warna, dan juga orang kata selagi tinggi tu lagi banyak cabaran dia kan, mungkin boleh kongsikan. Ya, betul. Sebenarnya lebih tinggi tu dia lebih lagi cabaran, sebab strawberry tu dia buah kan, dia berair, so dia berat.
Dan kita jadi bila kita nak binakan tower tu, dia kadang-kadang dia boleh jatuh ataupun mungkin strawberry tu kadang-kadang dia berair, dia menitik. So kita kena jaga temperature. Kita tengah gubah tu, lepas tu masa celup coklat tu dia temperature lain, bilik temperature lain. So benda tu adalah cabaran, tapi saya kira selama mana saya cuba buat ni, alhamdulillah masih lagi boleh buat lah. Cumanya sebab saya masih lagi belajar juga dalam tempoh buat ni, so ada bahagian yang kata renyah, kita memakan masa sikit untuk buat dia. Tapi mungkin sebab kadang-kadang ramai nak tahu jugalah berapa lama boleh tahan kalau kita order contohnya hari ni, sebab maklumlah dalam tu buah kan yang fresh, kemudian disalut pula dengan coklat kan, kena makan hari yang sama atau bagaimana? Okey, macam mana semua ada dessert juga, sepatutnya dimakan pada hari yang sama tu untuk kekalkan dia punya kesegaran ataupun kesegaran buah tu dan juga coklat tu. Sebab kalau nak simpan boleh, tapi mungkin maksimum saya rasa antara 2 ke 3 hari macam tu. Tapi masuk hari kedua, hari ketiga tu mungkin buah strawberry tu dia cepat berpeluh. So dia kadang-kadang bila berpeluh tu dia akan macam menyebabkan coklat tu tertanggal atau retak. Tu adalah dia punya over the time process lah untuk strawberry tu. Okey, kita pergi pula kepada dapur Kak Max daripada Zurila ni. Okey, apa antara lain design-design ataupun dekorasi-dekorasi yang boleh diguna pakai ataupun dibuat menggunakan roti jala ini sebenarnya? Macam-macam kita boleh buat sebenarnya, bentuk bunga, bentuk bendera, dan biasanya saya buat bentuk bunga, bentuk yang macam kek tu. Okey. Tapi kalau kita tengok roti jala ini, saiz ni ada pelbagai ataupun kita mengikut permintaan juga. Kalau nak besar boleh lagi order besar, ikut bajet, betul. Betul. Kita ikut permintaan lah. Kalau orang nak besar, kita buat besar. Mengikut bajet masing-masing. Kalau nak kecil, kita boleh buat. Tak ada masalah. Okey, tapi macam tadi cakap tempahan dah penuh kan. Kalau orang nak buat tempahan lah, berapa hari sebelum sebenarnya boleh kita lakukan tempahan ini? Kalau last minute boleh ke? Macam malam nanti nak ada makan-makan, pagi ni order. Boleh ke macam tu? Rasanya kalau ada kosong, boleh. Tapi tak ada kosong. Yelah, bergantung kepada jadi kebiasaannya berapa hari sebelum tu? Biasa saya ambil 3 hari sebelum. Sebenarnya kalau nak ikut Puan Zurila ni, sebelum ni seorang baker kan, tapi sekarang ni dah berubah kepada pembuat roti jala, betul Apa yang membuatkan Puan berubah kerjaya tu? Ya, membuatkan saya berubah tu sebab saya suka kepada kecantikan sebenarnya. Saya suka ubah benda tu daripada biasa-biasa macam kepada luar biasa. Okey. Boleh kongsikan Instagram kalau orang nak melihat ataupun nak membuat tempahan roti jala ini? Apa? Instagramnya? Instagram Dapur Kak Max. Dapur Kak Max. Alright. Okey. Untuk pulut kuning pula Fatin? Silakan Puan Zurila untuk kongsikan Instagramnya kalau ada yang dah berminat nak buat tempahan tu. Apa Instagramnya? Pulut kuning. Pulut kuning, siapa yang berminat untuk menempah boleh layari Instagram Chickens Delight. Boleh klik ada Chickens Delight. Okey, boleh pergi sendiri tengoklah, ada macam-macam jenis pulut kuning. Ada yang 24 tingkat, itu tak ada, tu saya saja je. Ada 2 tingkat, ada 3 tingkat dan sebagainya. Okey, untuk donat ini pula, macam mana cara kalau penonton-penonton kita nak tengok sendirilah jenis-jenis donat yang dijual, ada yang ada filling, ada yang tak ada. Bagaimana itu Afiq? Silakan. Okey, untuk order untuk membuat tempahan lah untuk donat boleh terus ke Instagram kita goldendough.my dan juga kita ada ejen di seluruh Lembah Kelang buat masa ini. Boleh dapatkan melalui ejen dan juga daripada kami juga. Daripada Instagram. Okey, bagi yang mungkin tak sabar nak menikmati kemanisan strawberry coklat ini, bagaimana cara untuk mereka mendapatkannya? Nazira di Instagram. Boleh unmute? Sorry. Silakan. Untuk untuk siapa yang berminat untuk order strawberry celup dengan coklat ni, boleh try pergi kepada Instagram saya berry.bloom, BEARY lepas tu BLOOM, berry.bloom. Kat situ boleh tengoklah hasil-hasil lain selain daripada tema Merdeka ni, ada yang lain juga. Okey, di kesempatan ini juga kami nak beri peluang kepada anda berempat untuk merakamkan ucapan Hari Kebangsaan. Kita mulakan dengan Nazira dahulu, silakan.
Okey, saya nak mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-64 kepada semua warga negara Malaysia, tak kira di mana anda. Kita dalam keadaan yang pandemik ni memang sukar. Jadi makanan memang adalah antara salah satu cara untuk kita mengekspreskan semangat patriotik kita selain kita kibarkan jalur gemilang. So saya mengucapkan dengan tema Malaysia Prihatin, saya mengharap agar semua orang selamat daripada wabak COVID-19 ni dan kita boleh menyambut kemerdekaan yang seterusnya nanti. InsyaAllah. Amin. Kita Okey, Puan Zarila. persilakan. Silakan. Puan Zurila. Dapur Kak Mek, silakan. Ucapan Hari Kebangsaan. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua customer saya dan siapa sajalah, walau di mana kita berada sekalipun. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Semoga virus COVID ini cepat berlalu. InsyaAllah. Okey, Afiq, seterusnya. Okey. So saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada semua rakyat Malaysia. Dan semoga kita akan lebih maju dan kembali normal lah. Seperti sedia kala. InsyaAllah. Dan yang terakhir kita nak bersama dengan Puan Kamariza, ucapan Hari Kebangsaan kepada customer. Selamat Hari Kemerdekaan buat customer Chicken Delight dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Kita jaga kita. Baiklah. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada keempat-empat tetamu kita pada hari ini. Dan semoga selain daripada kita mengibarkan jalur gemilang, kita juga boleh mengekspresikan rasa kecintaan kita, menterjemahkan rasa kecintaan kita terhadap negara melalui makanan juga, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Selamat maju jaya. Jaga diri. Terima kasih. Ya, insyaAllah. Umur panjang, ada kesempatan, insyaAllah kita akan bersua lagi. Baiklah penonton, kami harapkan perkongsian kita tentang inspirasi menu ini juga dapat memberi anda inspirasi. Mungkin untuk hidangan minum petang, makan malam boleh buat sendiri nanti. Ataupun anda juga boleh membuat tempahan kepada mereka yang bersesuaian lah untuk dijadikan buah tangan untuk ahli keluarga dan juga insan-insan tersayang. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti Kita nak bersama dengan segmen tajaan. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari Dan Malaysia Extra kembali dalam segmen tajaan. Kita bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Apa khabar Fatin? Fatin sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini apa nak dikongsikan, Atira? Silakan. Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu saya ucapkan. Fatin, sebenarnya hari ini Atira nak bawakan satu produk yang sebenarnya tak asing lagi di wanita hari ini. Ramai sebenarnya yang suka sangat produk Lemon Curve ni dan selalu kehabisan stok di pasaran. Lagi-lagi dengan kapasiti pengeluaran yang sangat terhad, atau faham ramai yang cakap susah nak restock Lemon Curve ni, susah nak beli dan sebagainya. Sebenarnya anda boleh dapatkan produk Lemon Curve ni di Jombai juga sebenarnya. Beli secara online di Shopee ada, di Jombai ada. Dan tak rugi pun kalau beli di Jombai sebab selain kita bagi harga murah Fatin, kita juga bantu anda untuk bagi anda orang kata apa, diskaun, kita bagi anda twin pack dan sebagainya. Dan duit tersebut kalau anda nak tahu, kita akan masukkan ke tabung COVID-19. Jadi dalam masa yang sama anda membeli dan anda juga menerima buat mereka yang memerlukan ataupun yang terkesan sepanjang pandemik ni Fatin. Jadi tak nak buang masa dan nak cerita juga tentang produk pertama kita ni, iaitu Lemon Curve. Ini adalah produk yang kebanyakan kalau anda nak tahu, ramai yang memberi maklum balas bahawa dengan mengamalkan Lemon Curve ni, produk ini dah bantu mereka melawan, melegakan ketidakselesaan perut, serta bantu ramai untuk dapatkan berat badan ideal serta melegakan sebelit. Sebab sebenarnya ramai yang cakap duduk rumah ni banyak makan sampai kadang-kadang tu ada masalah susah nak lawan. Memerat dalam toilet lama-lama tapi tak lawa-lawa dan sebagainya. Jadi dengan aktiviti kita ni Fatin yang memang banyak makan semenjak duduk rumah ni, tak mustahil ramai sebenarnya dekat luar tu nak timbang berat pun takut. Dan yang tadikan masalah adalah apabila kita makan tapi tak seimbang dengan apa yang kita keluarkan. Jadi itulah puncanya kita ni dengan kurang bersenam, kurangnya pergerakan. Itulah punca badan kita berubah saiz. Kita ada masalah tak lawas. Jadi kita kena ingat bahawa punca penyakit adalah dari usus yang tidak bersih dan tak sihat. Kalau tak, takkan ada istilah we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi kita kena pastikan kita ada sistem pencernaan yang lebih lancar. Sebab tu Atira sarankan buat anda yang mana ada masalah seperti terdekat TV, perut selalu ada masalah, ketidakselesaan perut, tak lawa dan sebagainya. Anda boleh amalkan Lemon Curve ni 1 hari 1 seceh. Kerana dalam Lemon Curve mengandungi kandungan serat yang tinggi dari inulin, iaitu soluble dietary fiber. Dan penggunaan Lemon Curve ni bantu melawaskan
singkirkan lebihan makanan dan toksin dalam tubuh. Sebenarnya yang jika tidak disingkirkan, ini adalah punca kalau anda nak tahu kenapa kita ni ada masalah berat badan bertambah, perut meninggi, saiz fizikal tidak seimbang dan macam-macam masalah lagi. Jadi anda boleh amalkan kaedah satu hari satu secik. Yang satu di kaca TV adalah lemon curd pack kecil. Sebenarnya kita ada 2 pack. Untuk pack kecil berharga RM35. Kita bagi free shaker. Okey. Ada 10 secik. Dan untuk pack besar ada 20 secik untuk penggunaan 20 hari berharga RM59.90. Jadi kalau anda nak ada badan yang menawan, berat badan ideal, jangan lupa dapatkan produk Lemon Curve ni. Dan sekarang di Jombait ada promosi. Kalau harga asal RM35, sekarang di Jombait harga sangat murah. Anda boleh tengok dekat TV. Kita akan bagi harga promo. Dan sempena Merdeka Sale Fatin, kita ada jualan yang sangat murah. Yang mana Lemon Curve yang pack kecil ni, yang bagi free shaker ni. Kalau kita tengok harga satu botol ada diskaun RM30. Sekarang 2 botol kita nak bagi diskaun harga cuma RM57 saja untuk Lemon Curve pack kecil ni. Free shaker. Jadi kalau 2 botol ada 20 secik untuk penggunaan 20 hari. Jadi sangat berbaloi untuk anda dapatkan di Jombait. Okey, dan seterusnya Atira? Okey, untuk produk seterusnya kita dah jaga tubuh badan, penjagaan aspek pun sangat penting. Ramai yang tanya HQ apa fungsi jus payuda ni. Rasanya kalau dengan nama kita mesti tahu apa kebaikan produk ni. Dalam produk jus payuda ni Fatin, kita menggunakan herba daripada Millifita dan juga Purardea lobata. Yang mana herba ini bantu melancarkan hormon yang sangat penting dalam tubuh badan wanita, iaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini akan bantu mengencangkan akset, mantapkan akset dan juga bantu untuk menambah susu ibu buat yang menyusui amalkan. Jadi yang kalau nak dapatkan secara diskaun boleh dapatkan di Jombait. Sekarang harga dia RM31. Harga asal adalah RM35 dan jus payuda ni sangat bagus untuk mereka yang nakkan akset yang menawan. Kadang-kadang tu bila dah orang kata apa dah melahirkan ramai, menyusu anak pun dah ramai, ada masalah akset yang tidak kencang ataupun ada masalah akset mengandung. Anda boleh dapatkan jus payuda ni, boleh amalkan sewaktu berpantang, tak ada masalah, minum air secukupnya dan amalkan bersama jus serapat. Sebab anda faham, ramai wanita di luar sana menjadi wanita bukan mudah, kita melahirkan anak, melibatkan hormon, dalaman dan sebagainya. Jadi buat yang beranak sampai hampir 3-4 kali ataupun 5-6 kali, pasti tahu keadaan dalaman kita. Jadi jus serapat ni atau nak share kepada anda, ini adalah produk yang kita fokus untuk yang dah berkahwin lama ataupun yang ada hubungan suami isteri yang semakin nambah sebab kita kelekangan masa ataupun kurang tenaga, kurang stamina ataupun tidak mempunyai keyakinan diri dengan dalaman dan sebagainya. Jus serapat ni kita formulasikan dengan menggunakan akar serapat, ada ramuan majekani, kasih Fatimah dan harganya sekarang di Jombait RM31 saja. Sangat murah, harga asal RM35. Dan produk jus serapat ni akan bantu wanita di luar sana untuk ada laman yang lebih mengancam, untuk bantu beri kehangatan macam baru kahwin dan juga bantu kita untuk ada stamina orang cakap. Dan produk ini sebenarnya boleh diamalkan bersama jus serapat, minum air yang secukupnya, insyaAllah sangat membantu. Baik. Dan yang terakhir buat hari ini, For White Beauty Nest. Okay. Kita dah jaga badan, dah jaga aspek, dah jaga dalaman, kulit pun sangat penting. Dan kenapa jamu jadi terpilih Beauty Nest? Sebab ini adalah produk yang mengandungi ramuan daripada bird nest ataupun sarang burung. Kita tahu sarang burung banyak kebaikan untuk kulit, untuk kuku dan rambut. Malah kajian pun kata sarang burung mengandungi epidermal growth factor yang mempunyai kebaikan dalam melambatkan kronologi penuaan dan bantu mereproduksi sel kulit baru supaya kulit kita sentiasa diperbarui jika ada masalah kulit. Dan sekarang harga dia cuma RM33.90 di Jombait. Harga asal RM39.90 dan secara ringkas ni buat anda yang nak dapatkan produk dari Jamu Jelita, jangan lupa dapatkan Lemon Curve kalau nak ada badan yang menawan, nak ada perut yang lebih selesa, sistem perluasan yang lebih lancar, berharga RM35 dan jus payuda berharga RM35, jus serapat berharga RM35 dan For White Beauty Nest berharga RM39.90. Dan nak dapatkan produk ni harga lebih murah, boleh terus dapatkan di Jombait sempena Merdeka Sale. Sebarang pertanyaan lanjut boleh WhatsApp Atira di 0133535753. Terima kasih Fatin. Terima kasih Atira, lengkap dengan perkongsian produk Jamu Jelita. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah penonton, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Masih lagi teruja kan dengan kecantikan menu-menu yang menyemarakkan semangat Hari Kebangsaan ini. Dan saya kira dapat membuka mata anda juga kan. Boleh buat tempahan untuk hari jadi, untuk hari-hari. Kadang-kadang sebenarnya Fatin, kalau kita nak hadiahkan sesuatu untuk sesiapa saja, kan? jangan tunggu hari yang special. Sebab setiap hari ni hari yang istimewa. Sebab kita tak tahu sama ada apa yang akan jadi selepas ini, lepas kita habis siaran ni, sama ada kita ada ke, dia tak ada ke. Jadi kalau kita rasa terlintas je nak menghargai sesiapa,
lakukan saat itu Secepatnya. juga. Okey. Dan kita bercakap juga sebenarnya seperti biasa setiap hari tentang perkongsian kes positif COVID yang telah pun dilaporkan sehingga petang semalam. Dan sehingga petang semalam sebanyak 22,070 kes positif telah pun dilaporkan. Tapi kalau kita dapat lihat di sini kes sembuh juga sedikit agak memberangsangkan, iaitu sebanyak 21,877 kes. Betul, dan kes kematian baru duka cita yang mana 339 terkesan. Dan kalau kita boleh melihat kepada pecahan sedikit, Selangor masih mencatatkan angka tertinggi. Labuan telah mempunyai 8 kes dan juga disusuli dengan Kuala Lumpur dan juga Johor. Kalau kita kembali kepada kes kematian, iaitu sebanyak 339 kes kematian yang dilaporkan semalam, dan kalau kita lihat sebanyak 240 kes kematian di hospital dan 99 merupakan kes kematian yang dibawa ke hospital ataupun BID, iaitu brought in death. Dan kita juga nak ucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga kerana mereka yang meninggal dunia ini mungkin ibu, ayah, adik, kakak, saudara ataupun rakan-rakan sesiapa sahaja penonton yang sedang menonton ketika ini. Justru sama-sama juga kita nak ingatkan kepada anda penonton untuk terus kekal menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Dan kalau kita boleh jelaskan sedikit berkenaan dengan BID tu yang mana belum sempat untuk sampai di hospital kan? Maksudnya itu brought in death lah. Maksudnya dibawa ke hospital telah pun meninggal dunia. Dan ini yang kita nak kongsikan kepada anda semua penonton. Pentingnya untuk kita sebenarnya menjaga diri kita. Dan kami juga nak kongsikan tentang tips kuarantin kendiri. Iaitu yang penting kalau anda kuarantin kendiri di rumah. Ini antara yang paling penting. Kadang-kadang kita ni dengar orang cakap, kita tanya, tapi kita perlu ada ilmu untuk tahu, untuk jaga diri kita sendiri dengan mendapat maklumat dari individu yang betul seperti doktor yang pakar ataupun daripada agensi-agensi yang tepat. Contohnya, amalkan pemakanan sihat. Jadi ini penting untuk membina ketahanan sistem imun badan. Minum air kosong yang banyak berbanding air manis. Hadkan pengambilan garam, gula, lemak. Elakkan minuman berkafein dan juga ringan serta elak kurangkan pengambilan alkohol. Betul, dan kena sentiasa kekal aktif. Jangan duduk je di rumah kerana boleh ikuti kelas senaman dalam talian ataupun berdiri apabila mampu dan sasarkan setiap 30 minit untuk melakukan senaman-senaman ringan. Jadi elakkan bergantung kepada televisyen dan juga teknologi, asyik tengok handphone je kan. Dan juga amalkan latihan pernafasan secara berkala. Ini sangat-sangat penting. Okey, yang paling penting sekali dari segi ubat-ubatan lah. Pastikan anda ambil ubat-ubatan yang penting dan perlu saja untuk anda. Okey, esok insya-Allah hari Isnin insya-Allah kami akan kembali bersama dengan anda untuk satu lagi topik yang ada kaitannya juga dengan sambutan Hari Kebangsaan. Fatin, kalau cakap tentang sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan lah kan, apa yang terlintas di fikiran Fatin? Hari Kebangsaan saya akan teringat waktu saya bersekolah. Saya menyertai perbarisan di sekolah. Betul. Saya kan bukan saja di sekolah tau. Tahun pertama saya di Media Prima. Saya menyertai perbarisan sambutan Hari Merdeka ketika itu di Dataran Merdeka. Di Dataran Merdeka kan, dia punya semangat tu lain kan bila kita lain. berbaris. Nak kena praktis berbulan-bulan. Lepas tu hari perbarisan tu kulit pun tukar. Tapi itu tak apa sekarang itulah pengorbanan awak kepada orang kata kepada negara sewaktu itu. Sangat pengorbanan kita sebegitu kan. Itu cara untuk kita menunjukkan rasa kecintaan kita kepada negara. Ada pelbagai perkara, pelbagai cara boleh kita terjemahkan. Antaranya juga dengan sama-sama kita menjaga diri kita, menjaga insan-insan di sekeliling kita, patuh dengan SOP agar kita sama-sama dapat menang daripada wabak COVID-19 ini. Walaupun ada banyak kelonggaran yang telah pun diberikan ketika ini, tetapi kita juga boleh memilih untuk tetap kekal duduk di rumah dan menjaga kesihatan diri. Kalau tak perlu, tak payahlah keluar. InsyaAllah. Kita jaga kita undur diri untuk WHR Extra. Kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Assalamualaikum. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia menyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik
baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri